Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bersama saya, Mak Fadli Hassan. Hari ini saya akan berkongsi sedikit berkaitan dengan Majlis Amanah Rakyat di bawah bahagian kemahiran dan teknikal. Okay, kenapa kita sebenarnya perlu memilih TVET sebagai satu bidang laluan selepas SPM ataupun untuk melanjutkan pelajaran yang lebih tinggi selepas pengajian menengah lah. Okey, di sini saya ingin berkongsi sedikit dalam saya punya perkongsian ini saya akan bagi pada 4 bahagian lah. Saya akan bagikan kepada kenapa kita perlu pilih TVET, dan bahagian kedua saya akan bercerita pasal bahagian kemahiran dan teknik kemaram. Bahagian ketiga saya akan bercerita pasal KKTM Masjid Tanah, dan seterusnya saya akan ceritakan pasal kelebihan TVET Maras itu sendirilah. Okey, kenapa bidang TVET sepatutnya menjadi satu pilihan kepada adik-adik selepas selepas SPM kan. Yang ini saya mengambil sedikit quote daripada Tabung Pembangunan Kemahiran di bawah Kementerian Sumber Manusia. Dia menyatakan bahawasanya ada 4 sebab kenapa perlu kita memilih TVET sebagai satu pilihan. Sebab kalau kita tengok ekoran sebelum ni lah, daripada zaman saya dulu pun sampai sekarang tingkat sekolah, kebanyakan stigma yang menyatakan bahawasanya TVET ini adalah satu aliran yang dikatakan sebagai second choice ataupun pilihan kedua selepas aliran sains ataupun aliran-aliran yang maksudnya nak jadi doktor ke apa kan. Tapi sebenarnya itu adalah satu stigma yang sebenarnya yang boleh dikatakan sebagai satu persepsi yang negatif yang diwujudkan sebenarnya sebagai satu menyatakan bahawasanya TVET ini adalah satu benda yang pilihan kedua. Tetapi kalau kita melihat sebenarnya di negara-negara maju, contohnya di negara-negara Jerman seperti mana inilah, sebenarnya TVET merupakan satu bidang yang mana ianya perlu dinaikkan tarafkan, dan ianya ada boleh disama levelkan dengan aliran sains, dan ianya boleh dikatakan sebagai pilihan dah jadi pilihan pertama dah sekarang untuk sekarang ni lah. Okey, kenapa sebenarnya itu sebenarnya kan? Okey, di sini kalau saya boleh mengatakan kita ada 4 sebab lah kenapa kita boleh memilih TVET itu sebagai satu bidang yang dikatakannya. Okey, perkara pertama yang mengatakan bahawa TVET itu adalah bukan pilihan kedua. Okey, mengikut yang kajian tuan ni dia katakan bahawasanya peningkatan peluang belajar ke peringkat yang lebih tinggi. Okey, ekoran kita kalau kita tengok sekarang, negara kita Malaysia sendiri pun telah menyediakan 434 institusi latihan kemahiran awam lebih ya, dan juga boleh dikatakan juga dalam 753 institusi latihan swasta untuk pelajar Malaysia lepasan SPM. Okey, so di sini menyatakan bahawasanya jumlah untuk kita sambung belajar tu, peluangnya untuk belajar telah meningkat kan. Dan dewasa ini juga telah wujudnya universiti teknikal ataupun Malaysian Technical University Network ataupun kita kenali sebagai dengan MTON, di mana kita ada 4 MTON sekarang kan. So di sini menunjukkan bahawasanya orang yang mengambil bidang TVET ni bukannya berkelulusan yang second choice tadi tu, kita kata dia juga boleh mengatakan bahawasanya mereka adalah boleh dikatakan berkelulusan tinggi, sebab peluang untuk menambah belajar tu terbuka luas kan. Dengan meningkatnya peluang pembelajaran ni, maksudnya kita sebenarnya rugilah kalau kita tidak mengambil peluang untuk memilih TVET itu sendiri sebagai satu laluan. Dan ramai kalau kita tengok sekarang pelajar-pelajar sekarang, kita tengok maaflah kalau saya nyatakan bahawasanya kalau result kurang sikit, okey ambil TVET. Kalau kurang sikit ambil TVET. Tapi kita tak tengok sebenarnya bahawasanya kalau kita masuk TVET sebenarnya ada lagi benda yang lebih bagus sekali kita. Okey, contohnya kalau kita melihatlah sebenarnya kalau kita tengok dekat negara kita sendiri Malaysia, mengikut kajian, hanya 10% sahaja pelajar lepasan SPM memilih aliran TVET selepas SPM. Kan? Tapi kalau kita melihat seperti negara Korea Selatan, Australia, kita dapati bahawasanya lebih daripada 40% pada pelajar mereka memilih bidang TVET. Kan? Kenapa? Nanti ya tu nombor 3 saya beritahu nanti. Okey.
Saya tahu juga ni bahasanya benda yang nombor 2 ni, bahasa kerajaan menyokong bidang TVET itu sendiri, di mana kerajaan memperuntukkan 1.2 juta ringgit untuk meningkatkan portfolio college dalam bidang TVET itu sendiri, dan di mana 1 bilion juga diperuntukkan dalam RMK 11. Kan secara tak langsung sebenarnya kenapa TVET itu penting dan kenapa TVET itu sendiri diperlukan, kerana di jangka masa akan datang nanti negara kita memerlukan 3.3 juta pekerja mahir. So pekerja mahir ni dapat dihasilkan daripada mana? Dihasilkan daripada TVET lah. Kalau kita melihat sendiri, contoh macam saya cakap di contohnya negara Jerman, negara maju kan, dalam satu conventional engineer, dia memerlukan 4 technical engineer. Itu di kat bidang perkilangan. So kita melihat bahawasanya sebenarnya TVET itu sendiri sudah boleh dikatakan bahawasanya satu peluang kerjaya yang lebih tinggi. Okey, perkara yang ketiga macam kenapa kita perlu memilih TVET adalah macam saya cakap tadi, peluang pekerjaan yang lebih banyak. Macam saya cakap tadi kan, negara kita sendiri memerlukan 3.3 juta tenaga mahir. So tenaga mahir ni dapat dihasilkan daripada pelajar-pelajar TVET. So kita boleh menyatakan bahawasanya selepas tahun 2022 ni, 2020 nanti, sekurang-kurangnya 46% pekerjaan adalah memerlukan kelayakan teknikal dan vocational. Kan? So jadi kita sebenarnya adik-adik sebenarnya tak perlu risau dan tak perlu fikir proses menganggur. Sebab keluar je TVET, confirm dapat kerja. Itu saya pasti. Sebab bawah TVET MARA sendiri pun, bawah IKN, KKTN, peratus kebolehpasaran kita ada 90% ke atas. Ya? Okey, perkara keempat, kenapa kita perlu pilih TVET adalah nyatakan tadi bahawasanya kita boleh tengok bahawasanya sebenarnya pelajar-pelajar TVET ataupun lepasan TVET, apabila mereka dapat pekerjaan, mereka memiliki gaji yang lebih lumayan berbanding dengan sektor lain, berbanding dengan bidang lain. Kenapa saya kata macam tu? Sebagai contohlah kalau kita lihat, pendapatan seorang jurumesin boleh mencecah sehingga 10,000 menjelang tahun kelima dia bekerja. Kan? Itu kalau sektor, kalau kita tengok budak pelajar-pelajar lepasan, contohnya bidang welding, kimpalan kita contoh kan. Ada kimpalan kami bawah lepasan IKM sendiri kan, selepas dia orang keluar, pendapatan gaji mereka mencecah 5 angka. Kan? So sebenarnya kita boleh melihat bahawasanya bahawasanya TVET itu sendiri melahirkan pelajar-pelajar dari segi tenaga mahir yang berkemahiran, dan apabila dia punya kemahiran, so value dia lebih meningkat. So apabila boleh meningkat, company akan melihat dan memberikan gaji kepada mereka yang lebih lumayan. So kita tak perlu fikir sekarang sebenarnya sama ada TVET ini adalah second choice ataupun first choice. Tapi sebenarnya itu yang cakap, 4 perkara yang saya bagi tahu tadi itu adalah merupakan satu benda yang menyatakan bahawasanya TVET ini bukannya satu bidang yang ke belakang, tetapi dia telah menjurus pergi ke hadapan sekarang. Okey, kalau kita lihat sendiri di bawah Institut Latihan Kemahiran Malaysia kan, di bawah saya sekarang ni saya tunjuk 3 kementerian je lah. Sebenarnya Institut Latihan Kemahiran Malaysia ni ada banyak di bawah kementerian-kementerian. Okey, tapi untuk hari ini saya hanya nak menunjukkan bahawa saya bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar, iaitu KASnya, di bawah TVET MARA itu sendiri. Okey, bawah TVET MARA kita mempunyai banyak agensi ataupun pusat-pusat latihan kemahiran, Institut Latihan Kemahiran. Contohnya kita ada KKTM, kita ada 10 pusat KKTM. Kita ada 1 MJAI, kita ada 14 pusat IKM, kita ada 231 pusat GIAT MARA. Kita ada 1 kampus Jerman Malaysia Institute dan juga 12 kampus Universiti Kuala Lumpur. Yang mana semua ini di bawah TVET MARA. Okey, kalau kita tengok di bawah bahagian kemahiran dan teknik kemahiran dan teknik MARA, saya boleh kita boleh cakap bahasanya bawah kemahiran teknik MARA ini sendiri sebenarnya dia menjurus untuk melahirkan tenaga mahir untuk mencapai
memastikan bahawa pelajar-pelajar TVET kita lebih ni. Okey, sebagai contoh kalau kita tengok objektif lah di bawah Kemahiran Kemahiran kita ada 5 objektif, iaitu objektif pertama kita adalah menjadi institusi pendidikan tinggi TVET MARA yang unggul berteraskan industri dan teknologi usahawan. Objektif kedua kita membentuk modal insan TVET yang holistik dan seimbang bertaraskan RIS iaitu Religion, Innovative Skill and Entrepreneurship. Itu sememangnya dasar MARA sendiri. Kita akan melahirkan pelajar yang berasaskan 4 benda ni, iaitu RIS tadilah, Religion, Innovative Skill and Entrepreneurship. Selain itu, objektif bahagian BKT MARA juga adalah menjadi pemangkin dalam revolusi teknologi industri bagi meningkatkan daya saing. Selain membentuk tabik urus korporat TVET MARA yang mampan dan dinamik. Dan juga bawah TVET MARA ini sendiri akan menjadikan satu institusi pendidikan TVET yang tidak oleh pihak antarabangsa. Kenapa kita nak jadi macam tu kan? Okey, sebab bawah BKT ni kita telah ada macam saya lebih hari ini saya nak beritahu kat adik-adik sekalian yang lepas SPM lebih kepada IKM, KKTM dan juga MJII lah. Okey, bawah BKT ataupun bahagian kemahiran teknik kemara atau kita diberikan sebagai TVET MARA ni, kita telah bermula pada tahun 1968 di mana wujudnya IKM Jasin yang pertama. Sehinggalah pada tahun Julai 2017 iaitu IKM Seberang Perai Utara telah ditubuhkan, di mana kita telah mewujudkan 11 KKTM termasuk MJII tadi dan juga 14 pusat IKM di seluruh Malaysia bermula daripada Perlis sampai ke Sabah. Okey. Kalau nak tahu lebih lanjut di mana lokasi-lokasi betul kita punya pusat ni, bolehlah layari kita punya website di www.tvmara.edu.my. Okey. Saya ingin menceritakan sedikit di bawah TVET MARA kita ada pelbagai klasifikasi program yang ditawarkan sebenarnya. Okey, kita bermula daripada kita ada diploma ataupun CG kejuruteraan, kita ada diploma dan juga CG teknologi, kita ada diploma dan CG teknologi kejuruteraan, kita ada juga diploma tekno usahawan, kita ada diploma kompetensi dan juga diploma industri. Okey, kita ada 6 jenis klasifikasi program di bawah TVET MARA ini sendirilah. Okey, dan macam saya cakap, 6 klasifikasi program tadi tu dia menjurus kepada 12 clusters bawah TVET MARA ini sendiri. Okey, so kluster yang pertama kita ada kluster otomotif, kita ada bayu perubatan, kita ada alam bina, kita ada sektor awam, kita ada elektrika, elektronik, mekanikal pembuatan, pemprosesan bahan, mechanical service, oil and gas ataupun minyak dan gas, bioteknologi ataupun herba, serta seni dan reka bentuk. Di mana ke-12 clusters ini akan dibahagikan kepada 2 level pengajian, iaitu kita ada CG dan juga diploma. Di mana CG lazimnya hanya ditawarkan di IKM sahaja, di mana kita ada jumlah tawaran yang ditawar, jumlah program yang ditawarkan sebanyak 25 program di 12 IKM, di mana struktur pembelajarannya adalah 70% praktikal dan 30% teori. Tempoh pengajiannya adalah 2 tahun. Kan? Bagi diploma pula, kita ada 88 program yang ditawarkan di 10 KKTM, 1 MJII dan 14 IKM. Di mana struktur pembelajarannya adalah 60% praktikal dan 40% teoretikal. Dan tempoh pengajian adalah 3 tahun sahaja. Okey. Macam ni secara umum lah, kalau kita lihat sebenarnya campus life dekat IKM KKTM memang kita ada menyediakan kemudahan yang sangat bagus lah. Kita ada semua jenis kemudahan selain dan fasilitis pembelajaran dan juga kemudahan lah. Okey, dan sini saya nak menekankan bahawa kaedah pembelajaran dekat IKM KKTM ni kita sebenarnya berasaskan production based education, lain sedikit daripada pusat-pusat TVET lain. Kan? Dan juga kita juga merupakan mengamalkan juga kaedah pembelajaran secara teaching factory.
selain daripada problem based education dan juga 21st century learning. Selain daripada pembelajaran, pelajar juga akan didedahkan dengan aktiviti-aktiviti pelajar. Kita ada riadah, macam itu perkara biasalah kan. Okey, bagi syarat lah kemasukan untuk IKN, KKTM ni dan juga MJII di bawah TVET MARA, syarat kemasukan kita adalah mestilah warga negara Malaysia. Dan yang penting sekali disebabkan kita di bawah MARA sendiri, so syarat kemasukan kita mesti Bumi Putera lah. Kan, so sama ada Bumi Putera Semenanjung ataupun Bumi Putera Sabah dan Sarawak. Okay, berumur 17 tahun dan ke atas. Sebenarnya kita lepasan SPN sampai umur 40 tahun lah yang boleh masuk ke KKTM dan IKM ni serta MJII lah. Okay, sihat tubuh badan, lulu SPN ataupun setara dan tidak rabu wadah bagi serta-serta program lah. Okay, setiap program ni kita boleh lihat dekat nanti dekat adik-adik boleh melayari dekat website www.tvmara.edu.my lah. Okey. Bagi CJ, syarat lah. Syarat kita adalah lulu SPM atau setara dengan sekurang-kurangnya 1 kepujian dalam mana-mana mata pelajaran serta lulus matematik. Kan? Tapi kalau sebenarnya ini syarat saja. Kalau syarat kemasukan khusus mungkin ada perbezaan. So kalau nak lebih detail boleh melayari kami dekat macam website yang saya cakap tadi ataupun boleh juga pergi tengok kami secara visual dekat kami tadi. Dekat kita punya visual kita tadi di mana secara visual dekat sana kita ada pegawai yang boleh memberi nasihatlah kepada kita semua kan. Okey, bagi syarat untuk diploma pula kan, macam tadi kita hanya lulu SPM atau setara dengan 3 kepujian sahaja, tetapi mestilah kepujian dalam matematik, mana-mana satu mata pelajaran kumpulan sains, kumpulan vocational dan teknikal atau kumpulan mata pelajaran vocational lah. Dan syarat ketiga adalah mana-mana mata pelajaran lah, kan, dan serta mesti lulus bahasa Inggeris untuk kemasukan diploma lah kan. Tetapi ada juga sebab macam saya tadi kita ada diploma pun kita ada 6 klasifikasi. Okay, so perbezaan betul syarat itu nanti boleh tengok balik dekat www.tvmara.edu.my lah ataupun boleh pergi kepada betul kita punya booth dekat visual booth dari IPT itu, boleh tanya dekat pegawai-pegawai kami dekat sana nanti. So sebenarnya tak ada masalah pun kita punya ni. Okey, tempoh pengajian macam ini saya berkongsi sedikit. Okey, tempoh pengajian bagi diploma kita ada 6 semester lah. Okey, di mana 3 tahun kan. Sebenarnya 5 semester pelajar akan belajar secara berdepan face to face di college dan 1 semester akan menjalani latihan industri. Kan. Bagi CJ pula adalah 4 semester. Okey, di mana 3 semester akan berada dekat college kan ataupun pusat IKM, KKTM ataupun MJII dan 1 semester akan berada dekat latihan industri lah. Okey, so ini sedikit sebanyak ataupun secara general lah berkaitan dengan TVET MARA. Okey, seterusnya saya berkongsi sedikit, kita terus pergi kepada apa sebenarnya yang terdapat dekat KKTM Masjid Tanah lah. Okey, macam saya cerita tadi bahawasanya di bawah PKT ataupun bahagian kemahiran dan teknikal MARA kita ada 10 KKTM. Setiap KKTM ni dia sangat special. Kan? Dia menawarkan program yang berbeza dekat setiap KKTM. Kan? So salah satu KKTM yang terdapat bawah TVET MARA adalah Kolej Kebudayaan Tinggi MARA Masjid Tanah yang terletak di Masjid Tanah Melaka. Kan? Okey, macam kita tadi, kalau dekat KKTM Masjid Tanah, klasifikasi program yang ditawarkan dekat sana kita ada 2 jenis klasifikasi program. Okey, klasifikasi program yang pertama adalah Diploma Teknologi Kejuruteraan. Kan? Klasifikasi kedua adalah Diploma Industri. So kita hanya ada dekat Masjid Tanah hanya 2 sahaja, iaitu Diploma Teknologi Kejuruteraan dan juga Diploma Industri. Bagi kluster dia pula adalah kluster otomotif dan juga kluster pemprosesan bahan. So di mana
So di mana kita ada program-program ditawarkan dekat KKTM Masjid Tanah ini, kan kita ada betul 5 program di mana 4 program di bawah kluster pemprosesan bahan, 1 program di bawah kluster automotif. Okey, di sini saya ingin berkongsi. Okey, program yang ditawarkan dekat KKTM Masjid Tanah, program yang pertama adalah Diploma Teknologi Kejuruteraan Pemprosesan Polimer Komposit. Okey, apa itu polimer komposit? Sekejap lagi saya akan cerita. Kan? So bidang ini merangkumi biasalah bidang polimer komposit lah berkaitan dengan ni kan. Okey, program kedua yang kita tawarkan adalah Diploma Teknologi Kejuruteraan Pemprosesan Seramik. Kan? Program yang ketiga adalah Diploma Teknologi Kejuruteraan Pemprosesan Plastik. Kan? So tiga-tiga program ini di bawah kluster pemprosesan bahan. Okey, bagi program yang keempat, okey, bagi 3 program tadi macam saya cakap tadi, Diploma Teknologi Kejuruteraan Pemprosesan Polimer Komposit, Diploma Teknologi Pemprosesan Seramik dan juga Diploma Teknologi Pemprosesan Plastik, ianya diiktiraf oleh ITEC. And oleh MQA lah. So maksudnya kalau kita masuk dekat 3 program ni, anda boleh menyambung pelajaran yang lebih tinggi ke peringkat ijazah di mana-mana universiti tempatan ataupun luar negara. Okey, bagi program kami yang keempat ni, Diploma Teknologi Kejuruteraan Otomotif, okey, di mana yang ini special sedikit kan, di mana ianya diiktiraf oleh 2 agensi. Satu diiktiraf oleh ITEC, iaitu MQA, dan satu lagi diiktiraf oleh GPK level 5. Maksudnya pelajar yang akan belajar Diploma Teknologi Kejuruteraan Otomotif, dia belajar 3 tahun tapi dapat 2 persijilan. Kan, satu persijilan Diploma Teknologi Kejuruteraan Otomotif dan satu lagi adalah SKN level 5. Kan. So saya harap apa nanti kalau ada persoalan-persoalan kan, jangan, tak ada masalah, boleh pergi ke petubuh kami untuk bertanya lebih lanjut lah. Okey, dan yang ini adalah satu diploma industri, iaitu klasifikasi yang kedua. Kan, di mana macam saya cakap tadi, bawah KKTM Masjid Tanah kita ada 2 klasifikasi, iaitu satu diploma teknologi kejuruteraan dan juga satu lagi diploma industri. Okey, so diploma industri pembuatan komposit aero angkasa, ini satu-satunya program diploma industri yang mana diiktiraf oleh JPK. Kan, dan maknanya pelajar layak untuk mendapatkan diploma vocational Malaysia level 4. Okey. Kita pergi sedikitlah macam mungkin ramai yang sebenarnya adik-adik tak tahu berkaitan dengan apa itu perprosesan bahan sebenarnya kan. Macam saya cakap di TVET tadi dah, ramai kalau kita cakap pasal TVET sendiri pun orang tak tahu sangat. Okay, dalam TVET pula kita ada bidang-bidang yang tertentu, contohnya bidang perprosesan bahan sendiri. Ramai sebenarnya orang tahu. Saya cakap, tahukah kita sebenarnya, contohnya kalau kita tengok dekat kapal terbang, kan? Kita tahu tak apa material yang dihasilkan untuk menghasilkan kapal terbang? Contohnya kapal terbang yang dihasilkan oleh Airbus. Apa material dia? Kan? Okay, apa proses dia? Kan? Apa teknologi dan juga apa mesin yang kita guna sebenarnya untuk menghasilkan sebuah kapal terbang itu sendiri? Okay. So kalau kita melihat sebenarnya, okay, untuk Airbus jenis A350, kita boleh saya boleh menyatakan kat sini bahawasanya 50% ataupun 70% material yang dihasilkan untuk menghasilkan Airbus ni adalah daripada advanced material, ataupun saya boleh katakan bahawa 53% adalah hasilnya daripada komposit. And so apa itu komposit? Inilah yang kita akan ajar adik-adik semua, kita akan memperkenalkan adik-adik dekat program kami. So komposit ni macam saya cakap tadi, kita ada 2 program. Satu diploma teknologi kejuruteraan pemprosesan polimer komposit dan satu lagi diploma industri komposit manufacturing komposit aero angkasa. Okey, kedua-dua program ini pelajar akan didedahkan dengan komposit itu sendiri. So dari segi material dia, dari segi proses dia, dari segi teknologi apa yang kita gunakan dan juga apa mesin-mesin yang kita gunakan. Okay, so kalau kita lihat pula satu benda macam lazimnya ramai kita melihat bahawasanya, okay, contohnya botol spritzer kan.
Sebenarnya fotosintesis ni dihasilkan daripada apa? Kan? Dia dibuat daripada apa? Material dia apa? Kan? Bagaimana ia dihasilkan? Proses itu sendiri. Kan? Dan dia guna teknologi apa sebenarnya? Kan? So ini sebenarnya dihasilkan daripada termoplastik ataupun kita kenalikan dia dengan nama plastik. Dan untuk pengetahuan kita semua, lebih daripada 8/10 penduduk bumi membeli ataupun menggunakan barang plastik setiap hari. So di sini saya ingin menyatakan bahawasanya plastik ni sendiri tak akan hilang, orang tetap akan guna. Kan? So bila kita guna, itulah yang kita bawah KKTM Masjid Tanah kita memperkenalkan satu program pengajian Diploma Teknologi Kejuruteraan Pemprosesan Plastik. So kalau nak hasilkan botol untuk isi air ni bagaimana? Apa material kita gunakan? Bagaimana untuk menghasilkan kekuatan dia? Kan? Bagaimana dia punya ujian-ujian yang boleh dilaksanakan? Kan, boleh dihasilkan untuk jadinya sebiji untuk kontainer untuk mengisi minuman. Kan? So kalau kita tengok pula benda yang ketiga, kan, lazimnya setiap rumah mesti ada benda ni, kan, iaitu pinggan mangkuk. Tapi ini biasalah kalau saya nak bagi pandangan supaya orang nampak. Tapi sebenarnya benda ni sebenarnya kalau dekat kita menjana kita tak adalah belajar hanya pinggan mangkuk saja sebenarnya. Sebenarnya kalau kita tengok segi pinggan mangkuk ni sebenarnya tahu tak sebenarnya apa material dia? Kan? Tahukah kita sebenarnya bagaimana ianya dihasilkan? Kan, proses apa kita guna? Kan? Mesin apa kita gunakan dan teknologi bagaimana untuk penghasilan pinggan mangkuk ini sendiri. Kan? So inilah yang dinamakan sebagai seramik. Kan? So seramik banyak jenis sebenarnya. Kan? So selain daripada itu sebenarnya dekat KKTM Masjid Tanah kita bukan hanya di bawah program Diploma Teknologi Kejuruteraan Pemprosesan Seramik, kita bukan hanya belajar tentang konvensional seramik, tetapi kita juga belajar tentang application advanced seramik itu sendiri, iaitu dalam bidang medical, dalam bidang otomotif, dalam bidang aerospace, dalam bidang elektronik, hardware dan juga refractory dan juga penghasilan gelas itu sendiri. So di sini bahawasanya saya ketiga-tiga tadi supaya saya nak tunjukkan kepada adik-adik supaya nampak sebenarnya apa itu pemprosesan bahan. Sebab ramai sebenarnya orang di luar sana sebenarnya tidak sedikit tidak mengetahui sebenarnya. Kalau kita cakap seramik, apa benda seramik? Kalau cakap plastik, apa itu plastik? Komposit, apa itu komposit? So kalau tahu lebih lanjut, daftar masuk ke Kolej Kemahiran Tinggi Mahram Masjid Tanah dan kita belajar tentang bagaimana benda ini dihasilkan, bagaimana teknologi yang dihasilkan. Kan? Dan yang paling penting lah, ini saya ikut daripada buku ya sebenarnya, tahu tak sebenarnya ketemadunan manusia dinilai daripada barang seramik. So kalau rumah kita banyak barang seramik, maksudnya kita bertemadun. Kan? So program yang keempat yang macam saya cakap tadi, kami adalah otomotif lah. Semua otomotif ni saya rasa semua orang sedia maklum lah berkaitan dengan otomotif. Cuma dekat KKTM Masjid Tanah, kita lebih menjurus kepada Diploma Teknologi Kejuruteraan Otomotif, lebih kepada Service and Maintenance lah. Di mana kita akan pelajar-pelajar akan didedahkan dengan bahagian enjin, kan, bahagian aircon, dyno dia bagaimana, kan, alignment dan balancing, betul otomotif, betul electrical, kan, betul electronic control system, dan yang paling penting ini yang beza sedikit KKTM Masjid Tanah, kita ada after sales service management. And so inilah yang perbezaan dekat KKTM Masjid Tanah. Sebenarnya macam saya cakap dia, kalau untuk material processing, cara lebih senanglah untuk kaedah pembelajaran Diploma Teknologi Kejuruteraan Pemprosesan Material Processing ni adalah dia lebih kepada dia bermula daripada pencirian dan aplikasi. So kita tengok pencirian bahan itu sendiri. Lepas tu kita mengenal pasti jenis-jenis teknologi pemprosesan bahan itu sendiri, kan. So kita akan terus pergi kepada reka bentuk pemprosesan, kan, dan kita akan menjalankan operasi pemprosesan, kan. Seterusnya kaedah pengujian. So kita akan buat semualah. Repair pun kita ada juga. Kan, so, contohnya macam polimer komposit, contoh kita hasilkan boat dalam marine industry. So macam mana kita nak kita ada boat,
yang bernilai jutaan ringgit tu kita nak baiki dia kalau ada kerosakan. So bawah pengajian pengurusan bahan juga kita ajar macam mana cara untuk prepare dia. Okey, di Masjid Tanah macam tadi saya cakap dekat bawah Tibet Mara di bawah IKN KKTM syarat am dia kan. Okey, ni adalah syarat spesifik untuk kemasukan ke Kolej Kemahiran Tinggi Mara Masjid Tanah bagi 4 program iaitu di bawah kluster proses diploma teknologi kejuruteraan. Kita paling minimum kita memerlukan CJ SPM saja di mana pelajar perlu lulus SPM dengan 3 kepujian ataupun senadia 3 kepujian 3 lulus. Kan? Di mana kepujian apa? Kepujian matematik, sains, teknikal dan vocational dan mana-mana satu mata pelajaran. Dan yang paling penting mesti kena lulus SPM. So apabila lulus SPM adalah lulus bahasa Melayu, sejarah dan juga bahasa Inggeris. Kan? Itu bagi 3 program lah tadi, diploma teknologi perprosesian polimer komposit, diploma teknologi perprosesian plastik, diploma teknologi perprosesian seramik dan juga diploma teknologi kejuruteraan otomotif. Kan? Okey, bagi diploma industri kan syarat kita hanyalah perlukan SPM untuk 2 kepujian dan 2 lulus sahaja. Kan? Kepujian apa? Tak kisah dalam subjek apa saja sekalipun. Kan? Dan lulus mesti kena lulus matematik dan juga bahasa Inggeris. Okey. Selain daripada syarat untuk SPM, kita juga adalah syarat lain FTP, Civil Engineering ataupun di bawah Institut Kemahiran, mana-mana Institut Kemahiran ada CJ. So pelajar lepasan CJ juga boleh masuk ke KKTM Masjid Tanah dengan syarat CGPA mesti atas daripada 2.5. Kan? Ataupun kalau ada SKM mesti SKM level 3 lah. Okey, apa kelebihan dan keunikan KKTM Masjid Tanah? Okey, macam sebab setiap pusat mesti ada kelebihan dia. Setiap pusat mesti ada keunikan dia. Okey, so benda yang pertama macam kita pertama kelebihan dan keunikan KKTM Masjid Tanah ni adalah kita menyediakan allowance sara hidup kepada pelajar yang layak. Kan, di mana ianya ditanggung oleh yuran pengajian ditanggung oleh MARA. Dan setiap bulan pelajar akan dapat allowance sara hidup lah. Kan, sepanjang pengajian. Dan yuran pengajian ditanggung oleh MARA dengan syarat pelajar mesti habis belajar. Tak habis belajar, kita ada penalti lah. Kan? Okey, macam sedikit tadi, keboleh pasaran kita. Keboleh pasaran KKTM Masjid Tanah adalah 98%. Boleh pelajar graduate kita dapat pekerjaan. Okey, selain itu fasilitis banking yang lengkap serta dengan pihak industri. Selagi saya tunjuk kita punya fasilitis sebenarnya. Okey, peluang melanjutkan pelajaran ke dalam dan luar negara. Selain daripada silibus kita dibangunkan dengan kolaborasi dengan pihak industri. Okey, macam saya cakap tadi, ini saya kongsi sedikitlah berkaitan dengan apa yang kita ada dekat setiap jabatan. Okey, macam contoh Jabatan Teknologi Prosesan Polimer Komposit, kita ada pelbagai advance mission lah. Okey, kita saya boleh nyatakan sebenarnya kita banyaklah mission kita bertaraf industri sebenarnya. Dan even dekat pusat latihan ataupun saya boleh nyatakan institut pengajian lain pun tidak ada equipment seperti kami ada. Kan? So kita ada filament winding 5 axis. Kan, kita ada autoclave, kita ada pultrusion, kita ada hot bonder, kita ada RTM. So dah banyak-banyak lagi. Bahagian testing kita tak ada masalah. Okey, macam saya cakap sekarang kan, alatan kami ni kita sediakan alatan untuk pelajar level diploma. Tapi untuk pengetahuan adik-adik semua, kami banyak didatangi oleh pelajar daripada universiti, level master dan juga PhD untuk mereka menggunakan alatan kami untuk kajian mereka. So, saya nak tunjukkan kat sini bahawasanya kami punya alatan ni setara. Bukan hanya untuk diploma saja, tapi untuk degree boleh, master boleh, even PhD pun boleh gunakan alatan kami. So macam kalau contoh dekat Jabatan Teknologi Prosesan Polimer Plastik, kita ada blow molding, kita ada blow filler, kita ada injection molding, kita ada extrusion. Di mana kalau masuk dekat banking kami, kalau dekat Jabatan Plastik ni, kita boleh tengok sebenarnya sama macam kilang, sebiji macam kilang. Sebab konsep pembelajaran kita adalah teaching factory.
macam saya cakap tadi, 60% praktikal, 40% teoretikal. So 60% praktikal tadi tu kita belajar sebiji secara factory. Kan, sebiji macam kilang. Okay, so kalau macam kita tengok tadi, so kalau yang seramik, so kita ada pelbagai alatan lah yang kita ni. Dan yang saya nak kongsi lah kelebihan bawah dekat KKTM Masjid Tanah ini sendiri, kita ada di bawah jabatan otomotif, kan. Sebenarnya kita sendiri dekat KKTM Masjid Tanah kita ada sendiri service center. Wujudnya service center dekat satu pusat pengajian. Di mana pelajar kami sendiri menjalankan aktiviti servicing kepada kereta-kereta. Kereta-kereta ni adalah kereta luar. Orang luar masuk dan buat servis. So maksud pelajar tu secara practically dia dah sepanjang pengajian dia sudah ada dah pengajian secara praktikal dia. So sebenarnya kalau kita tengok, banyaklah sebenarnya kelebihan-kelebihan yang ada dekat KKTM Masjid Tanah ni. Ini baru saya cerita dekat KKTM saja. Kalau nak tahu lebih detail dengan KKTM lain, nanti boleh pergi ke booth kami kan, untuk bertanya dengan lebih detail berkaitan dengan MJI, KKTM Kemaman, KKTM Ledang, KKTM Kuantan, KKTM Balik Pulau, KKTM Pasir Mas. So saya boleh katakan sebenarnya setiap KKTM ada dia punya kelebihan masing-masing dan mempunyai equipment ataupun peralatan yang setaraf dengan industri. So tak perlu risau sebenarnya. Nanti saya tengok kita. Okay, selain daripada dekat Masjid Tanah ataupun dekat KKTM lain juga sama juga. Selain daripada kita ada bengkel ataupun macam teaching factory kita tadi tu, kita juga adalah untuk kelas lah, untuk pembelajaran secara teori. So kita ada kelas dan juga library macam biasalah. So, kita ada kelengkapan yang sangat lengkap. Okay, library kita memang sangat sesuai. Even sebenarnya bukan hanya diploma level saja boleh guna library ni, malah peringkat lebih tinggi pun boleh guna juga library ni. Okay, so kita ada semua ruangan tayangan, ruangan istirahat, ruangan belajar untuk pelajar. Kan? So selain itu juga macam biasalah kita ada untuk segi riadah macam biasa kita. Okay. So setiap pelajar yang masuk dekat KKTM Masjid Tanah ataupun KKTM lain wajib duduk asrama. Sebab kita sediakan asrama. Selain daripada kita ada bangunan akademik dan juga pentadbiran, kita ada dewan serbaguna, kan, kemudian hari adat kita juga ada asrama lah. Asrama untuk lelaki dan juga asrama untuk perempuan. Okey, saya nak cerita sedikit pasal statistik pengambilan dekat KKTM Masjid Tanah sendiri kan. Okey, kalau kita lihat sebenarnya macam tadi kenapa TVET ni tidak dipandang, sebab kalau saya tengok segi statistik, banyak pelajar yang masuk dekat kami adalah bukan pelajar daripada aliran sains, tapi beramai daripada aliran macam kalau kita tengok tahun 2019, pelajar daripada aliran perdagangan dan perakaunan. Kan, kalau tahun 2020 pelajar aliran sastra. Tapi sebenarnya kami mengalu-alukan pelajar-pelajar daripada aliran sains untuk masuk ke KKTM Masjid Tanah. Sebab kerana apa? Sebab kerana macam saya tadi, kita menawarkan diploma teknologi kejuruteraan. Dan kejuruteraan ni dia lebih sikit kepada sains sebenarnya. Sebab kita tu yang kita tengok syarat kita mesti sains. Kan? So peratus kalau kita tengok dari segi peratus lah. Okay. So maksudnya kalau dari segi pengambilan pelajar pun biasalah mestilah pelajar yang berdekatan lah, kan, pelajar daripada Melaka kebanyakan yang masuk dekat KKTM Masjid Tanah lah. Okey, sedikit sebanyak lah kalau kita tengok. Okey, kalau kita macam kalau kita tengok dari segi kelebihan lah pula kan, betul macam saya cakap tadi, untuk masuk ke KKTM Masjid Tanah ataupun mana-mana IKN KKTM di bawah PKT ataupun TVET MARA ni, kita sebenarnya ada banyak kelebihan yang ramai orang tak tahu sebenarnya. Kan? So sebenarnya jadikanlah TVET MARA ni sebagai satu pilihan nombor satu anda. Okay, kenapa saya nak kata macam tu? Sebab kita menyediakan penginapan asrama disediakanlah.
kan. Kemudahan tambang kapal terbang diberi kepada pelajar pada Sabah Sarawak lah, kan. Facilities kita sangat bagus, kan. Macam tadi, allowance sara hidup kita, kita menyediakan allowance sara hidup kepada pelajar yang layak lah, kan. Okay, kalau untuk diploma kita sediakan RM300, kalau pelajar CJ kita sediakan RM250. Okay. Dan macam saya cakap tadi, yuran pengajian ditanggung sepenuhnya oleh MARA, kan. Tapi syarat dia mesti tamat pengajian. Tak tamat pengajian ada penalti lah sama ada pelajar ni, kan. Okay, dan yang paling penting sekali, satu kelebihan yang ada kat TVET MARA ni, kan, pelajar cemerlang kami berpeluang melanjutkan pengajian ke luar negara, kan. Siapa sangka pelajar IKM boleh pergi belajar ke luar negara, kan. Siapa sangka pelajar KKTM boleh pergi kepada belajar ke luar negara. Dan selain daripada itu, kita mendapat pengiktirafan daripada MQA, industri dan juga badan profesional lah. Okey. Ini saya kongsi sedikit lah kebanggaan kami. Macam saya cakap tadi, ini baru sedikit lah yang saya nak tunjukkan, kan. Bahawa macam saya cakap tadi, ramai orang kata, betul ke pelajar KKTM, pelajar IKM boleh sambung ke luar negara? Ini bukti dia. Macam saya cakap tadi, tahun 2017, kan, kita ada 2 pelajar alumni daripada IKM Bintulu, kan, menyambung pelajaran ke Australia. Siapa sangka pelajar IKM boleh pergi ke Australia, University of Newcastle, kan, dalam bidang apa? Bachelor of Renewable Energy Engineering, kan. Di sini pun saya dah kongsikan siap nama lagi, kan. Tapi ini sebenarnya segelintir sajalah yang saya tunjuk. Sebenarnya kita ramai lagi. Setiap tahun memang kita ada pelajar-pelajar kita yang sambung belajar ke luar negara, dan ianya ditanggung oleh MARA, kan. Pelajar KKTM, contoh pelajar KKTM Seri Gading, kan, pergi Australia juga, kan. Kita banyak lagi sebenarnya. Kita ada pelajar daripada MJI pergi ke UK, sambung pelajaran ke UK, kan. So kebanyakan biasalah MARA yang akan tentukan. Kita sendiri bahawa bahagian TVET MARA yang akan tentukan dan senaraikan universiti mana yang pelajar kita boleh ambil dan boleh sambung pelajaran. So kita ada list kita keluarkan kepada pelajar kami, grade je CJ, grade je diploma dekat KKTM, grade dia dekat IKM, dia nak sambung ke luar negara, kita bagikan senarai. So mereka pilih, lepas tu mohon. So selain tu, kalau tak jadi tak sambung belajar juga bawah betul TVET MARA boleh jadi usahawan. Kalau kita tengok, macam saya tunjuk, ni baru sedikit lah. Sebab kalau banyak nanti kan penuh pula saya punya slide. Saya tunjuk bahawasanya kita ada dah di perkongsian dekat bernama radio sendiri. Kita kongsi kejayaan-kejayaan pelajar kami yang jadi usahawan. Ramai sebenarnya alumni kami yang jadi usahawan, bekerja sendiri maupun bekerja dekat industri. Ini saya tunjuk beberapa contoh lah. So kalau nak tahu lebih detail tu, layarilah dekat booth kami cara visual yang di bawah KPT tu, pilih dah KKTM, IKM, MJI dan tanya kat situ. Nanti pegawai saya dekat sana, kami bawah TVET MARA, kita akan melayari anda untuk berkongsi apa persoalan-persoalan yang anda ini tanya. Sebab memang bawah kita punya TVET MARA ni sendiri, kita ingin melahirkan generasi TVET yang maksudnya untuk berpendidikan global dan juga usahawan. Kita nak melahirkan dua benda, kan? So kita nak melahirkan yang boleh pergi sama belajar dan juga boleh jadi usahawan. So jangan risau, macam mana cara nak jadi usahawan? Dekat KKTM, dekat IKM, kita akan ajar pelajar kita bagaimana cara nak jadi usahawan, bagaimana cara nak mendaftar dengan company untuk jadi usahawan. Sebanyak memang bawah KKTM, IKM kita ada benda itu semua. So jangan risau, kalau anda memang nak jadi usahawan, masuklah KKTM, IKM, MJII. Okay, ni last lah, macam saya nak berkongsi sedikit berkaitan dengan selain daripada
bawah TVET MARA ini sendiri, selain daripada kita, apabila awak adik-adik nanti lepas SPM kalau sama belajar dekat kami, masuk CJ ataupun masuk diploma dekat KKTM, IKM, MJII ini, kita ada satu lagi program, kan? Lepas syarat dia mesti lepasan IKMA lah, ataupun maksudnya lepasan institusi pendidikan MARA, kan? Kita ada satu program yang kita namakan sebagai program latihan MARA OSCA, kan? Ini adalah satu program internship, kan? So lazimnya pelajar-pelajar kami dalam 4 bidang saja, yang mana kita buka bidang dalam bidang otomotif, bangunan, aircon dan juga pembuatan. So kita akan buat kolaborasi dengan company dekat Jepun untuk pelajar-pelajar ni untuk buat internship dekat sana. Kan? So memang setiap tahun MARA ada hantar pelajar ni. So macam mana dia orang nak berpeluang adalah mesti maksudnya mesti lepasan daripada IKM, KKTM ataupun MJII. Kan? So dia orang akan pergi ke sana selama 3 tahun untuk menjalani program internship ni lah. Okay, so of course kita ada syarat, kan? So syarat kelayakan dia mesti dah bujang, bumi putra, warga negara berusia 20 hingga 29 tahun, dan yang paling penting mesti lepasan Institut Pendidikan MARA. So itulah antara kelebihan yang jika kalau pelajar-pelajar lepasan SPM, kan, boleh masuk, dan ini mohon ke KKTM, IKM ataupun MJII. So kita sebenarnya kita ada banyak kelebihan lah sebenarnya. So itu macam saya cakap tadi, kenapa TVET itu sendiri, kan? Sebab TVET memberikan ruang dan peluang kepada pelajar ni, adik-adik nanti tak perlu fikir sebenarnya, kan? Macam sebenarnya laluan dia sangat semua. Contohnya kalau masuk TVET MARA ni, kan, masuk je yang penting belajar, ambil skill, kan? So tak perlu fikir dah bekerja dekat mana, kan, mencari kerja. Even ramai pelajar sebenarnya lepasan IKM, KKTM sebenarnya tak semester 6 tu dah ada dah company lock lah untuk bekerja, kan? So kalau ada yang jenis lain nak sambung lagi pengajian, macam saya cakap tadi, kita berpeluang untuk menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi, sama ada universiti dalam negara ataupun luar negara. Macam saya cakap tadi, kita ada peluang bawah MARA, bawah TVET MARA ni, kita ada memberi peluang kepada pelajar untuk sambung ke luar negara, kan? Macam saya cakap tadi, macam contoh, ini yang sebagai satu contoh yang saya nyatakan lah, kan, kepada semua orang di luar sana, rebutlah peluang ini sebenarnya, kan? Selain macam saya cakap tadi, kenapa kita perlu merebut, kan, merebut masuknya TVET MARA ni, kan? Kenapa nak pastikan TVET MARA ni adalah pilihan nombor 1 anda? Macam saya cakap tadi, yuran pengajian kita ditanggung sepenuhnya oleh MARA, kan? Selain daripada itu, setiap bulan juga anda dapat allowance sara hidup, kan? Nak sambung belajar ke luar negara, macam saya cakap tadi, ramai orang sebenarnya fikir, kalau saya jadi pelajar cemerlang dekat SPM, baru saya boleh pergi belajar luar negara. Oh tidak, anda boleh masuk ke KKTM, IKM untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara jika anda jadi pelajar TVET MARA. So kita ada peluang untuk pelajar pergi ke luar negara. Kan, ini paling saya rasa benda yang paling besar lah. Ramai orang pelajar-pelajar di luar sana, kalau dia orang tahu nak sambung belajar ke luar negara, dia orang akan ambil KKTM, IKM, kan, untuk sambung dalam bidang yang diminati lah, kan. Saya cakap tadi, sebab fokus kita boleh fokus kepada pelajar sambung ke luar negara. Selain daripada sistem pembelajaran kita diiktiraf oleh agensi-agensi badan profesional. So jangan risau, struktur kurikulum dekat KKTM, IKM, MJII, kita memang telah membina satu struktur pengajian kurikulum berlandaskan industri. So tak perlu fikir kalau kata okay, pelajar masuk tak ada peluang pekerjaan. Tak.
Sebab siapa je masuk dekat KKTM, IKM, MJII, industri telah mengiktirafkan CJ dan juga diploma keluaran TVET MARA. Kan? Ramai yang tak tahu sebenarnya. Tapi inilah yang saya nak bagi tahu. Kan? So sebenarnya kalau anda masuk dekat KKTM, IKM, MJII, kita banyak kelebihan. Kan? Tak perlu fikir nak cari loan, tak perlu fikir nanti selepas habis diploma, habis CJ nak pergi mana, kan? Even bawah MARA sendiri kan kita ada, betul macam sedikit tadi, kita ada Universiti MARA sendiri iaitu UniKL. Pelajar-pelajar KKTM, pelajar-pelajar betul IKM memang layak untuk sambung ke Universiti MARA tadi tu, Universiti UniKL, selain daripada 4 MTOM tadi. Kan? So dekat MTOM tadi pun pelajar IKM, KKTM boleh sambung juga. Kan? Dekat sana. Ramai pelajar saya sebenarnya habis journey sambung terus. Yang minat memang dia orang nak sambung belajar. Kan? Okey, kita sikitkan. Kita ada satu soalan. Ada yang menyatakan tanya saya, okey, bagaimana pula dengan GMI? Okey, macam saya cakap tadi ni, okey, untuk hari ini saya lebih menjurus kepada IKM, KKTM dan juga MJII. Sebab di bawah TVET MARA lah. Okey, GMI juga adalah satu agensi di bawah TVET MARA. Okey, so perbezaan dia adalah sedikit di mana macam IKM, KKTM, MJII ini adalah bentuk institut latihan kemahiran awam yang di bawah bentuk MARA yang betul-betul MARA lah, kan? GMI itu juga bawah MARA, tapi dia masuk sana pelajar sama juga, cuma dia di mana dia akan dibekalkan dengan pinjaman MARA, kan? So dia ada pinjaman MARA lah, dia bukan tajaan MARA. Itu perbezaan dia lah kalau dari segi perbezaan. So hari ini saya hanya fokuskan kepada IKM, KKTM, MJII. Kalau nak lebih detail berkaitan dengan ni, bolehlah pergi dekat booth kami. Kan? Tanya lebih detail dekat sana. Kan? Ataupun boleh tengok juga dekat website kami www.tvmara.edu.my. Okey, kita ada sedikit lagi masa, kan? Sedikit saja lagi masa. Okey, bagi saya, macam untuk adik-adik sekalian lah, kalau lepas SPM dan betul masih lagi ragu-ragu, kan, sama ada nak pilih TVET ataupun bukan TVET, kan? Macam saya cakap tadi, kalau pilih TVET ada 4 kelebihan, kan? Selain daripada kita menyediakan Malaysia, negara kita sendiri menyediakan pusat-pusat melanjutkan pelajaran yang ke peringkat selepas SPM ni, banyak lagi kita ada ILKM awam, juga ILKM swasta lah, macam saya cakap tadi, kan. So datang je dekat booth kami dekat KKTM, IKM, MJII untuk bertanya, kan. Okey, kalau tak tahu macam-macam contohnya, okey, teknologi herba contohnya, kan, macam kluster herba, tak tahu apa itu kluster herba macam mana, datang dekat kluster kami akan menerangkan dekat anda dengan lebih detail lah bagaimana dia punya skop pembelajaran, kan, apa yang kita belajar, kan. Macam saya adik dekat KKTM Majlis Tanah, kita lebih kepada kita memfokuskan kepada pemprosesan bahan dan juga otomotif, kan. Contohnya kalau dekat KKTM Kemaman, so bawah TVET MARA lebih memfokuskan kepada oil and gas. Kalau dekat KKTM Ledang, kita lebih memfokuskan kepada biomedical instrument, kan. Kalau betul dekat KKTM Kuantan, lebih kepada mechanical and manufacturing, kan. Sama juga dekat KKTM Sri Gading, dia lebih kepada civil engineering, kan. So macam saya cakap tadi, setiap IKM, KKTM ni, especially KKTM lah, KKTM ni kita memang ada fokus.
Setiap KKTM dia menawarkan program mengikut kluster masing-masing, mengikut betul kluster dan juga klasifikasi program masing-masing. So tak ada program yang sama dekat setiap KKTM. So kita ada 10 KKTM dan 1 MJI, kita menawarkan program yang berbeza. Kan? So kalau anda minat engineering, boleh pergi sama ada dekat KKTM Kuantan, KKTM Kemaman, KKTM Petuk Ledak, kan, ataupun KKTM PG. Kan? So kalau anda minat diploma teknologi kejuruteraan, boleh pergi mana-mana KKTM lah. So kalau bidang kluster mana yang nak pergi, kita boleh tengok dekat kluster mana yang minat. Kalau oil and gas, Kemaman. Kan? Civil engineering dekat Seri Gading. Kan? So kalau material processing, Masjid Tanah. Kan? Kalau nak minat betul elektrikal dan juga seni bina, KKTM Pasir Mas. Kan? Kalau tu endan minat betul nak tahu lebih detail pasal tu endan, boleh pergi KKTM Balik Pulau. Kan? So setiap KKTM ini sendiri kita ada fokus lah. Kita memang bawah TVET Mara kita dah fokus sebab kita memang tujuan kita tadi macam saya cakap tadi, kita nak melahirkan tenaga mahir kan untuk support betul keperluan negara kita kan. So jangan risau, masuk je TVET Mara ni, jadilah TVET Mara sebagai pilihan nombor satu anda. Jangan mengikut stigma yang sedikit negatif yang mengatakan bahawasanya TVET ini adalah satu program kelas kedua ke, pilihan kedua ke, tak. Kalau anda rasa anda nak jadi orang yang maksudnya mendapat pekerjaan yang senang, nak dapat gaji yang tinggi, masuklah TVET. So kita kena tengok macam ni je. Lagi susah satu benda yang kita nak dapat, maksudnya lagi bernialah satu benda tu. So macam saya cakap tadi, TVET ni adalah satu pilihan nombor satu. Negara maju dia telah membangunkan TVET mereka dan menjadikan TVET ini adalah pilihan pertama untuk rakyat mereka. So sama-samalah kita adik-adik di luar sana menyahut cabaran, kita pilih TVET sebagai pilihan nombor satu. Rebutlah peluang. Kan? Nak masuk TVET sebab macam tadi 60% ataupun 70% kita belajar praktikal. So anda buat sendiri benda tu. Anda mengalami perasaan macam mana cara untuk buat hasilkan benda tu sendiri. Bukan hanya berdasarkan buku ataupun video yang kita tengok. Tak. Sepanjang pengajian, kalau contohnya tadi nak buat botol, awak buat botol tu. Kan? Kalau nak buat body kapal terbang, awak buat body kapal terbang tu. Kan? Kalau nak servis kereta, anda buat servis kereta. Kan? Dia bukan hanya dari segi teori saja. Bukan teori semata-mata. Kita bawah TVET ni, kita memang praktikal secara betul-betul praktikal. Okey. Saya rasa saya punya perkongsian sudah sampai kepada penghujungnya. So akhir kata daripada saya lah, betul. Sekarang ni permohonan kemasukan ke IKM, KKTM dan juga MJI telah dibuka. Kan? So kalau nak tahu lebih detail, datanglah ke booth kami di KKTM, IKM dan MJI tadi. Kan? Tak faham lagi, tak nak tahu lebih detail, tanyalah pegawai kami dekat sana. Dan macam saya cakap tadi, pilihlah betul TVET ini sebagai satu pilihan. Dan akhir kalam bagi saya nak katakan, okay, kena ingat satu benda, selepas hujan jangan risau sebab akan munculnya pelangi di kemudian hari. Sebab kalau walaupun anda punya result SPM yang tak seberapa IKM, KKTM, MJI ataupun sedia membantu anda untuk anda melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. So akhir kalam daripada saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.